Okey. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin. Wala udwan illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa uswatina wa imamina wa syafi'ina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina. InsyaAllah kita mula pertemuan kita pada malam ni dengan sama-sama baca kitab surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati dan kasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah pada malam ni kita mulakan dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana yang pertama kita dapat bersama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Berada di rumah Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala mengurniakan beberapa perkara. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur ni kerana beberapa perkara. Yang pertama, Allah SWT melanjutkan usia kita. Yang pertama, Allah SWT melanjutkan usia kita. Maknanya berapa ramai orang yang telah pergi. Di sini Allah SWT dengan ihsannya telah melanjutkan umur kita supaya kita dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah SWT beri kita sihat. Berapa ramai orang yang sihat tetapi tak sampai umur Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang panjang umur tetapi tak sampai umur Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah SWT masih lagi membekalkan kita dengan rezeki. Dengan rezeki yang begitu banyak, maka kita dapat berada di rumah Allah SWT. Berapa ramai orang yang Allah SWT kurniakan rezeki tetapi tak boleh sapa rumah Allah. Jadi tak boleh sapa rumah Allah. Sebab apa? Sebab sibuk dengan rezeki dia. Sibuk dengan rezeki dia. Kadang-kadang sebut dok dang nak mari sekejap, sebagaimana kata Muaz bin Jabal, ijlis bina nu'min sa'ah, duduk sekejap supaya kita dapat menghitung diri kita. Hala tuju kita nak pergi ke mana? Hala tuju kita, matlamat utama kita nak pergi ke mana? Sudah tentulah kita setiap kali lepas sembahyang dan juga setiap kali kita berada di mana-mana, kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta 3 perkara.
Yang pertama kita minta supaya Allah SWT kurniakan kebaikan di dunia. Kita nak kebaikan di dunia. Kebaikan dunia ni macam mana? Allah SWT atur cara budaya hidup kita. Allah SWT atur supaya kita menjadi orang yang baik. Untuk menjadi orang yang baik ini, yang pertama sekali Allah SWT mengurniakan kepada kita iman, ilmu dan iman. Ya, ilmu dan iman. Sebab apa? Sebab ramai orang yang kadang-kadang ada ilmu tapi imannya kurang. Kadang-kadang ada iman tetapi ilmu tiada. Jadi oleh sebab itu, nak jadi hamba Allah. Nak jadi hamba Allah. Sebab tu kita duduk atas dunia nak jadi siapa? Nak jadi hamba Allah. Sebab teringat kepada peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT mengatakan, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah SWT memanggil seluruh manusia, Ya ayyuhan nas, seluruh manusia. Sama ada manusia tu nama lelaki mahupun perempuan. Sama ada dia tu orang Melayu mahupun orang bukan Melayu. Apabila disedar dia manusia, maka Allah SWT memanggilnya. Bukan kita panggil. Bukan kita panggil, tetapi Allah panggil. Comanya Allah SWT beri kepada kita lidah boleh sebut. Lidah boleh sebut. Dan sebab itulah Allah SWT menghantar para rasul. Sebab apa? Sebab ramai manusia tak erti. Maka Allah SWT atur rasul. Tujuan apa atur rasul? Supaya rasul mengajar panduan hidup yang sebenarnya. Bagaimana nak jadi panduan hidup yang sebenarnya? Kembali kepada Al-Quran Karim. Sebab tu dalam kita belajar ilmu tauhid, kita mesti kemas 7 perkara. 7 perkara kita kena kemas. Yang pertama orang sebut tauhid rububiyah. Rububiyah maknanya kita nak kenal Allah SWT, kita perhati kenapa hak Tuhan buat. Kita nak kenal Allah, maka kita perhati apa hak Tuhan buat. Macam kita nak kenal orang pandai lah. Nak pandai, nak tengok orang pandai. Orang tu buat kuih, dia pandai buat kuih. Bijak sungguh ni dia buat kuih, manis sungguh. Maka kita kena kenal orang tu. Maka nak kenal Allah melalui apa yang telah Allah SWT buat. Sebab tu kita tengok khalaqas samawati wal ard. Allah SWT kata, Dia menciptakan, Allah SWT yang telah menciptakan langit dan bumi. Apa tujuan Allah SWT cipta langit bumi? Apa tujuan Allah SWT datangkan hujan? Apa tujuan Allah SWT naikkan matahari? Apa tujuan Allah SWT keluarkan bulan? Semua tu Allah SWT nak tunjuk aku yang berkuasa, aku yang hebat. Maka apabila kenal Allah SWT tu hebat, maka kita pergi kepada tauhid uluhiyah. So oleh kerana aku ni lemah, aku bergantung kepadamu ya Allah. Aku ni miskin, aku bergantung kepadamu ya Allah. Aku ni tuli, aku bergantung kepadamu ya Allah. Macam mana pula kata telinga ada, mata ada, tuli buta. Mata nampak tetapi tak tahu kesan dia. Telinga ada, tak tahu nak dengar bagaimana, nak nilai bagaimana. Jadi sebab tu Allah SWT summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Ramai orang ada mata tetapi tak tahu macam mana nak nilai nikmat mata. Tak tahu nak nilai nikmat mata. Allah SWT beri telinga tetapi tak tahu nak nilai nikmat telinga. Sebab tu kita balik supaya kita tahu nilai ni, barulah jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak kenal Allah SWT? Nak kenal supaya hati kita ni bertambah dekat dengan Allah SWT. Kita perlu kepada tauhid asma wa sifat.
Maknanya kita nak mari kapur ni sekurang-kurangnya kita kenal tu imam. Sekurang-kurangnya kenal tu imam. Buat baik dengan tu imam. Dok tuan imam ni orang mana? Kita kena kenal, tahu baju dia warna-warna, umur dia macam mana, perangai dia macam mana. Sebab tu kita beriman dengan Allah SWT yang sebut tauhid asma wa sifat. Tauhid yang menyebutkan keyakinan kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Sebab tu Allah SWT ajar pada kita hak mudah. Ajar. Mesti ulang 17 kali sehari. Paling kurang wajib mesti ulang. Bagi bagi mazhab Imam Syafi'i. Kalau dah ulang 17 kali sehari, dak sempurna orang tu. Dak sempurna. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Senang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah. Dengan namamu ya Allah. Aku boleh hidup ni, aku boleh mari masjid dengan namamu ya Allah. Dengan izinmu ya Allah. Izin mana? Yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Allah. Kasihmu kepada aku, menghantar aku ke masjid. Kasihmu kepada aku, menghantar aku supaya aku mengabdi diri kepadamu ya Allah. Sebab itulah Nabi SAW menyebut, barang siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia hantar malaikat. Hantar malaikat. Dia khabar kepada mereka, dia kata, wahai Jibril, aku mencintainya. Lalu Jibril dia arah dia supaya menyeru penghuni langit dan penghuni bumi supaya mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Nabi SAW sebut, iza ahabballahu abdu nada Jibril. Apabila Allah SWT suka kepada seorang, dia panggil Jibril. Allah Rabbi. Kita ni nak gantung siapa? Kita nak bergantung kepada Allah SWT. Sebab tu kita masuk masjid, kita baca apa? Kita masuk masjid, kita baca apa? Kita harap kita duduk masjid ni nak harap apa? Harap masuk surga. Nampak lagi surga? Surga tak nampak lagi. Cuma kita tahu siapa khabar? Nabi khabar. Sebab aku sayang kepada Nabi. Nabi khabar aku. Allah Rabbi. Nabi ajar masuk masjid, Allahumma aftah li abwaba rahmati wa maghfirati. Ada depan tu. Tapi kita masuk dia agak-agak berapa orang hok baca. Kalau kita kira saya ngajar sekolah suruh angkat tangan, tapi sini tak boleh angkat tangan. Kita masuk ke masjid, kita masuk tadi masuk ke masjid, kaki kita lakuh ke mana? Dah ingat dah. Sebut semua, lakuh kaki kanan, lakuh kaki kanan. Tapi oleh kerana kita tak berhati-hati, dah ingat lakuh kaki mana, dah ingat nak baca doa. Sebelum masuk ke masjid, sebelum duduk, kamu mesti semayang dulu sunat 2 rakaat, sunat tahiyatul masjid. Sebab tu sunat temayawah masjid. Allah Rabbi, boleh tahiyatul masjid. Tapi kadang-kadang kita sapa tu orang azan dah. Dah ke mana? Tak ada tahiyatul masjid. Tapi sunat, dapat sunat qabliyah. Alhamdulillah. Sebab tu kita kalau kita ada benda yang mustahak, benda yang penting, kita pergi awal. Betul tak? Contoh, orang kata di sini ada orang nak bagi benda. Nak bagi benda. Mertua mahal, pemimpin mari nak bagi benda. Ya atau surat. Kita mai awal ke mai lewat? Sebab apa kita mai awal? Ya? Sebab apa mai? Mari lewat tak dang. Kita pergi keduri, pergi awal ke pergi lewat? Ya? Kita pergi awal, sebab apa pergi awal? Nak makan hak sedap. Dah kita nak pahala banyak, sebab apa sampai masjid lewat? Hak dak mari lebih-lebih lagi. Dak kenal masjid, lalu ke depan masjid. Lalu masjid kau untuk nasi. Gitulah. Oh, kat nasi Allah comelnya masjid. Tertah dak di hati nak singgah di masjid. Sebab tu kita kata kita bersyukur apabila lintasan nak sapa ke masjid, Allah sayang. Allah sayang. Lintasan kita nak berada di masjid Allah SWT dan nak mari dengar, Allah sayang. Tanda Allah sayang ialah
apabila kamu masuk dalam masjid, Allah SWT sebut melalui Nabi kita Muhammad SAW, apabila seorang tu masuk masjid, malaikat mari ngau tengok, cek seorang-seorang, siapa. Allah Rabbi. Dah kita tak ada masuk bilangan. Agak-agaknya apa dak masuk bilangan gua nemu. Dak masuk bilangan. Apabila dak masuk bilangan, di baris dah. Siapa tu? Tak ada nombor awak, tak ada. Madu dak satu? Madu dah. Bagi hawa dah dalam bagi. Siapa-siapa mukamu mari. Tak ada nombor apa. Rasa mana? Madu dah. Sebab tu Nabi SAW kalau mu nak malu kepada Allah SWT, kamu perhati kepada diri kamu. Allah Rabbi. Kita peringat kepada diri kita dan sahabat-sahabat di mana Allah SWT beri kita tenaga sikit. Allah SWT beri mata kita sikit, tapi kita tak boleh nak baca Quran. Dan kadang-kadang banyak alasan nak baca Quran tu. Alasan. Apa? Mata tak nampak. Allah. Saya selalu buat perbandingan. Mata tak nampak. Saya kadang tanya, betul ke pakcik mata tak nampak? Tak nampak. Sungguh kena pakai tu. Dah siapa ada rumah? Siapa? Kalau benda lain boleh pergi ke kedai dia apa buat spek ni tambah power, tapi nak baca Quran tak nampak. Rugi ke tak? Rugi tak? Alasan ni Tuhan nak terima tak? Allah Rabbi. Sebab saya tengok papang tu tadi. Benda yang pada dekat mati. Tiap-tiap orang mati. Apabila seorang tu mati, apa persiapan dia nak mati? Sebab tu Allah SWT sebut persiapan nak mati. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah SWT peringat kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sayang Allah SWT kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, nak kamu bertakwa kepada Allah. Setiap hari Jumaat tok imam naik atas mimbar, dia peringat ni, wajib peringat ni. Dah kita faham dah, ittaqullah tu apa benda. Kadang-kadang ittaqullah sengguh, dak ittaqullah lagi sengguh dah. No. Sebab tu apabila sebut ittaqullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut takwa hahuna. Takwa duduk sini, pagar duduk sini. Sebab tu nampak satu gambar tu, masuk ke masjid ada kuih selipar orang, kuih tu, jangan mencuri. Dia kata jangan curi selipar. Sebut kenapa orang curi? Kenapa yang curi? Dia tak teringat bahawa apa dia curi ada orang tengok. Kita takut CCTV. Hak kiraman katibin, hak sebelah meja belah kita takut tau. Nampak tau? Kalau nampak sama bahasa kalam Allah Rabbi. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berani tak mau ambil? Mu ambil benda ni siap. Aku katok kat ni. Kita kalau kita katok. Kalau kita istilah kasar sikit, aku katok sikit lagi. Kita ni kalau jumpa dengan jaga serundah tau. Jaga je baru. Dok jumpa pulih lagi. Dah. Kalau jumpa pulih ke mana? Pulih ada, JPJ ada, apa rela ada, hak ada ni. Yang kita pakai ni kita takut siapa? Takut Covid ke takut polis? No. Kata takut Covid, takut Covid. Nampak tak Covid tu? Sebab kita tahu benda ni akan memudaratkan, maka kita tutup. Tetapi apabila kita nak mati, benda apa memudaratkan? Yang memudaratkan kita apabila masuk kubur, mesti mu kena tanya. Takut tak?
Takut tau. Kata takut ustaz, buat apa tak takut. Betul ke takut? Dah apa mu curi kau? Apa mu tak baca Quran? Sebab tu Allah SWT atau Quran tu sebagai tauhid manhaj. Manhaj apa dia? Sukatan. Kamu keyakin bahawa Quran ini turun nak mengatur cara hidup kamu bermula daripada tarikh kamu keluar daripada ibu sampai kamu mati. Dua perkara Allah SWT sebut tadi. Satu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah ya Tuhanku, aku minta, ya Allah kami minta supaya kami ni di akhirat pun bahagia. Allah Rabbi. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Dah dunia bahagia, kalau akhirat dah bahagia jadi mana? Allah Rabbi. No. Kita nak dua-dua bahagia. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Bahagia dunia, harta banyak, rumah besar. Bahagia akhirat, dapat syurga. Rumah kita di dunia dia mandi dengan syurga, mana hebat? Mana hebat? Tetapi kita kadang-kadang tak sedar dan duduk dalam rumah besar, ada kereta besar, tak ingat nak sapa rumah Allah SWT, persiapan untuk sampai ke alam akhirat. Sebab tu Allah SWT kata, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wahai manusia, wahai orang beriman, kamu kena ingat apakah bekalan kamu nak bawa kepada alam akhirat nanti. Nak bawa kenapa? Piti boleh bawa dengan syarat sedekah. Piti banyak, sedekah. Kalau kedekut boleh tak? Tak boleh. Itu contoh. Anak ramai boleh bawa dengan syarat anak tu mendoakan kepada kedua ibu bapa, anak yang soleh. Allah Rabbi. Sebab tanya mereka ni, lepas dia bangkit hari akhirat, tanya mereka, umurmu panjang mu buat kenapa? Umurmu panjang buat kenapa? Hartamu boleh di mana? Mu belanja ke mana? Anakmu macam mana? Harta semua ditanya oleh Allah SWT. Tak susut sikit. Tu baik. Oleh sebab itulah maka kita kena faham, aku nak faham Quran ni tak erti, tetapi aku kena belajar dengan tok guru. Tok guru yang utama ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali yakin bahawa Nabi dihantar untuk mengajar kita, dan kita boleh belajar ni al ulama warasatul anbiya. Kita kena cari tok guru. Kena cari tok guru. Tok guru kena belajar. Baik. Jadi antara ciri-ciri yang mana manusia ni dicintai oleh Allah, Allah SWT beri faham agama. Allah Rabbi beri faham. Sebab tu ramai orang baca Quran dengan mak dia, Ustaz Mano sahabat saya, Ustaz Mano sahabat saya, dia pandai Quran. Mana Quran sama-sama saya dulu memang khusus Quran semua. Khusus Quran. Baik. Tapi ramai orang baca Quran untuk betul lidah. Betul tak? Ramai ada orang belajar Quran untuk betul hati. Sebab tu Quran ni ada 4 perkara mesti kita faham. Yang pertama, untuk membetulkan lidah. Alhamdulillah. Apabila Tok Imam sedap baca, kita rasa khusyuk. Betul tak? Kita sedap baca, kita rasa khusyuk. Alhamdulillah. Kenapa Tok Imam tu keluar air mata? Contoh, di Mekah Allah sedap sembahyang Mekah, nangis Tok Imam. Sebab apa Tok Imam nangis? Kita nangis sebab apa? Sebab Tok Imam nangis. Tok Imam nangis, kita nangis. Tok Imam nangis, dia faham, dia reti. Jadi yang kedua, apabila baca Quran, kata Imam Ghazali, otak kamu kena berjalan. Apabila baca, kena faham. Apabila faham sungguh tu, baru sampai sini yakin. Apabila yakin tu, baru beramal. Sebab apa? Takut. Tu ittaqullah, sebab tu takut. Sebab apa mu takut? Aku yakin bahawa apabila aku mati sikit lagi, Tuhan akan tanya satu persatu. Aku yakin. Sebab tu aku mari belajar. Sebab tu Allah SWT, Nabi SAW sebut, Inna Allah azza wa yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti ad-din illa liman ahabba faman a'tahu Allahu ad-din faqad ahabbahu. Baik. Jadi Nabi SAW kata,
Sesungguhnya Allah SWT memberi dunia kepada orang yang dicintai dan kepada yang tidak dicintai. Baik. Nabi kata Allah SWT beri dunia kepada orang yang dicinta dan orang yang dia tidak cintai. Semua boleh berlaku dunia. Mari hujang, boleh berlaku tau. Kan ada hak tak boleh? Boleh berlaku. Kaya Allah SWT. Mari panah, boleh berlaku tau. Boleh berlaku. Ya? Mari nasi. Kita makan nasi, mari berah. Boleh berlaku orang derhaka kepada Allah, boleh orang tak derhaka kepada Allah berlaku. Tetapi Allah SWT sebut wala yu'tid dina illa liman ahabba. Namun tidak akan aku berikan agama kecuali orang yang dicintainya. Allah Rabbi. Allah SWT tak beri kepahaman agama itu melainkan orang yang dicintai oleh Allah SWT. Allah, macam kita juga. Kita sayangkan anak kita, kita beri hak dia nak. Beri belaka. Adik beri, abang beri, kakak beri, apa beri belaka. Tetapi ada seorang hak beri lebih. Sebab apa? Sebab dia teringat kita. Betul tak? Dia teringat kita. Baik. Kemudian Nabi SAW, faman a'tahu Allahu dina faqad ahabbahu. Barang siapa yang Allah SWT berikan agama, bererti Allah mencintainya. Allah Rabbi. Sebab tu kita minta 3 benda. Nabi suruh mu lepas maya mu minta 3 benda. Minta tolong sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Yang pertama, Allahumma anna ala zikrika. Ya Allah yang Tuhan aku minta tolongmu, tolongmu biar aku ingat semua kamu. Kita kan kalau ingat korang ni, kita sebut semua nama dia. Teringat semua. Allah, walaupun duduk di kampung, Allah teringatnya ke anak apa. Allah anak hak tu kok teringat semua lah kita. Ya tak telefon sekejap je kita rasa Allah lamanya tak terima telefon. Lamanya tak jumpa. Padahal baru sehari tinggal. Tapi kalau hak beci, mana? Contoh. Baik. Yang pertama, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika. Ya Allah yang Tuhan aku minta tolong denganmu ya Allah, supaya aku sentiasa menjadi orang yang bersyukur atas nikmat yang memberi. Allah Rabbi. Kalau orang hak jual dia tahu maknanya nikmat dia tu banyak, Allah sayang dia. Sebab apa? Tinggal sekejap. Sebab tu mu'adzab ijlis bina nu'misah. Kita Tuhan beri rahmat nikmat dia daripada pagi tadi sampai saat ni, berapa banyak kita nak nilai hak Tuhan beri? Berapa banyak? Tak boleh kata mari sekejap aku nak duduk sekejap supaya aku dapat juga nikmat syurga Allah SWT. Allah. Sebab apa? Mari ke masjid ni dapat nur hidayah Allah SWT, dapat doa para malaikat. Allah Rabbi. Malaikat ni ada ni sama kita ni. Malaikat duduk 2 malaikat. Malaikat doa. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Kita doa ni ingat doa orang mati tau. Ustaz Anwar doa orang mati je. Orang mati. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Malaikat doa kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu 2 ke. Ya Allah yang Tuhanku, berikan keampunan kepadanya dan berilah rahmat kepadanya. Allah Rabbi. 2 benda yang sangat mahal. Kita ni tak ada benda lain tau. Nak jumpa dengan Allah SWT, kita nak juga keampunan Allah SWT. Sebab tu keampunan ni satu benda yang sangat mahal. Allah Rabbi, kalau Tuhan dak ampun Allah. Jadi nak dapat keampunan, kita kena faham Allah SWT beri kepada kita agama ni. Baik, itu yang ketiga. Jadi kalau nak dikasihi oleh Allah, kita kena tauhid yang ketiga yang disebut tauhid takim. Yang keempat, tauhid takim. Maknanya kita yakin apa saja arahan Allah tu kita terima. 4 dah. Yang pertama tauhid rububiyah, uluhiyah. Jangan baloh lambat tauhid ni cuma nak kabur je tau. Dan katakan ustaz awak mari ni tauhid
Kita belajar sifat 20. Dak amanah dak bercanggah sifat 20 kepada bercanggah. Jangan kata. Sebab kita nak keyakinan, tauhid ni keyakinan. Yang pertama kita yakin kepada tauhid rububiyah. Kita yang buat ni semua daripada Allah SWT. Yakin. Yang kedua, apabila yakin, maka aku wajib memperhambakan diri kepada Allah. Nombor dua. Nak memperhamba kepada Allah, aku kena kenal dia nama tauhid asma wa sifat. Aku nak betul tauhid aku ni kena ada tauhid manhaj, ada peraturan dan undang-undang. Ada seleba. Orang nak duduk biasa, dia pergi sekolah, dia pergi ikut segi tu ke? Tak. Dia ada sukatan, cikgu ngajar sukatan dia tu. Orang nak buat kuih ada sukatan tau. Kalau sukatan tu tak kena, kuih jadi tau. Tak jadi. Orang buat pulut depa. Oh, pulut depa ke nasi dagang ke, dia ada sukatan tau. Kalau dia ada syaitan berah, dia ubuh 2 syaitan air, jadi tak nasi dagang. Tahu? Dia ubuh syaitan berah, syaitan air, dia dah ubuh satang, jadi tak nasi dagang. Kita gitu juga apabila nak masuk ke hari akhirat, mengikut sukatan ni. Sukatan. Sebab tu sebesar sukatan Allah SWT sebut surah Fatihah, sukatan yang awal. Mu kena faham surah Fatihah. Kat mana? Dalam semayang. Dalam semayang mu kena faham surah Fatihah. Supaya hatimu lebih cenderung untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Rabbi. No, mudah. Kemudian selain daripada itu, maka kamu perlu juga yakin bahawa matlamat kamu ke mana? Yang disebut tauhid kiblat. Kiblat mana? Matlamat kita selepas pada ni nak pergi ke mana? Duduk dunia ni pinjam-pinjaman kata dia. Pinjam-pinjam akhirat juga tepat sudohnya. Hari dunia ni pendek, hari akhirat guna Allah. Sesa dunia ni sikit, sesa akhirat guna Allah. Kita buat perbandingan gitu. Baik. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang dikasihi oleh Allah SWT, Allah SWT menyempurnakan ataupun memenuhi permintaannya. Allah. Kita banyak tak hak Tuhan terima? Banyak tak? Ya? Kita katakan apalah Tuhan tak terima. Allah Rabbi, banyak dah Tuhan terima. Kita makan nasi tak lekat, doa kita Tuhan terima. Makan nasi masuk dalam mulut tu tak lekat, kunyak telang. Sedapnya nasi hari ni, Tuhan terima. Kita pergi rumah anak, tak accident, Tuhan terima. Ya Allah yang Tuhan aku selamat perjalanan aku. Kan kita nak turun jalan kita baca benda apa? Nak turun jalan kita baca 4 benda. 4 benda. Bismillah. 1. Aku turun ni dengan nama-Mu ya Allah. Amantu billah. Aku turun ni aku yakin dengan-Mu ya Allah. Tawakkaltu ala Allah. Aku tawakal. Setelah kita yakin, kita usaha, kita tawakal. Aku yakin sekarang ni hak beri pertolongan-Mu ya Allah. Aku nak turun ni minyak hitam cukup dah. Tayar molek dah. Berani tak pergi Kuala Lumpur? Berani. Sebab apa? Yakin dah bahawa minyak hitam cukup, tayar molek, enjin serabih dah. Maka kita tak bimbang. La takhaf wa la tahzan. Kita tak bimbang. Itu sifat orang yang beriman kepada Allah, yang istiqamah. Mereka kata la takhaf. Jangan bimbanglah. Wala. Dan kamu ragu-ragu. Allah SWT kata jangan takut, jangan bimbang. Sebab apa? Wabashir. Kamu akan diberi berita gembira masuk syurga Allah SWT. Allah Rabbi. Kamu akan datang menaik kereta macam ni, hok dah comel ni, kamu insya-Allah kamu akan sampai ke Kuala Lumpur. Insya-Allah. Tak? Sebab apa? Persiapan comel dah. Tapi kalau kereta kita buruk, tayar nak cabut, ya, starter tak molek, berani tak pergi Kuala Lumpur? Kalau nak pergi ikut lebuh raya ke ikut jalan kapur? Tak, contoh. Kalau nak pergi ikut lebuh raya ke jalan kapur?
Berani tak lebuh raya? Ikut lebuh raya laju ke slow? Ikut jalan kampung laju ke slow? Jadi tanya, kereta aku ni, body aku ni, body kereta buruk ke body kereta comel? Sebab tu apabila kita tahu yang kita ni tak cukup, kita baiki lalu. Betul tak? Ramai ada orang nangis. Orang nangis, dia dok dan takbir bersama-sama imam takbir yang pertama. Ada ramai dok nangis? Tak ada dah. Sayyidina Umar tak sempat takbir bersama Nabi, dia menangis, dia kata, kebun aku hari ni, untung aku hari ni beri kepada perjuangan Islam. Allah Rabbi. Dan dia qada pun dengan semayang sunat. Dah kita agak-agaknya kalau dok dan takbir dengan imam, Allah dah apa biasa tu. Cumanya kita ni apabila pergi Mekah takut dok dan takbir dengan imam, betul tak? Allah suka pergi Mekah, suka. Berlari semua nak pergi masjid, berlari. Suka sungguh. Dak nera tidur, balik di rumah kau ni. Balik di rumah. Cuba kita buat macam Mekah juga. Aku duduk Mekah, aku berlari tu 100,000. Aku duduk rumah tak, aku nak ambil cerdik ke tak cerdik? Tu. Bodohnya aku, minta maaf tengok istana. Bodohnya aku. Sebab apa? Orang nak beri banyak, aku ambil Orang cerdik kau bodoh. Sebab apa? Kita tengok tadi. Sebab dia kata, sebab dok sedar tengok dunia berasa lebih hebat daripada akhirat. Allah Rabbi. Tak nampak akhirat, nampak dunia. Okey, baik. Kemudian yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai oleh Allah akan diberi cobaan. Allah. Cobaan-cobaan ni tanda kasih sayang Allah SWT. Sebab apa? Apabila mari cobaan, kita teringat lalu ke dia. Betul tak? Contoh, kita ada benda sayang, duit lah, kata duit RM50 jatuh, agak-agak negara tidur tau, cari pahala jatuh, cari tau, mana mahal duit 50 dengan pahala. Allah Rabbi, masa tu baru sedar, Allah aku ni sabarlah, Allah SWT berilah pun aku dah bersyukur atas nikmat Allah. Aku mari masjid tengok tahun jalan, tengok je tahun jalan ada persen 2% dalam contoh tau, siapa ada gitu. Apa kata kalau kita nak mari masjid, kita buat tiap-tiap kali nak mari masjid, bawa RM1 ubuh lantong, bawa 5% ubuh lantong. Allah Rabbi, nak buat apa saja boleh, betul tak? Jadi saya sebutlah, kita baru sebut bahawa untung orang yang apabila dapat buat 5 ataupun 6 perkara tiap-tiap hari. Hak benda mudah. Yang pertama, boleh bangun awal waktu pagi, bangun awal sebelum azan. Yang kedua, sapal awal di rumah Allah. Yang ketiga, dapat menyumbangkan sikit harta infak ke jalan Allah. Yang keempat, dapat semayang berjemaah bersama-sama imam di rumah Allah. Yang kelima, dapat berzikir bersama-sama ataupun berzikir sebelum daripada matahari naik. Yang keenam, kita boleh baca sikit Al-Quran. Setiap hari boleh baca sikit Quran, boleh faham Quran. Dan yang ketujuh, kita dapat bersama-sama duduk dalam majlis ilmu. Tulis 7 perkara ni, insya-Allah benda mudah. Dan mudah, tapi harganya mahal. Mudah, harga mahal. Baik. Jadi maknanya sebab apa? Sebab kita nak supaya Allah SWT cinta kepada kita. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila orang yang dicintai Allah, dibuka pintu amal-amal soleh sebelum meninggal dunia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kita ambil maksudnya, apabila Allah SWT menginginkan kebaikan seseorang hambanya, iza aradallahu bi'abdin khaira isti'malahu qabla al-maut. Dia rasa cinta, rajin nak buat amalan soleh.
Allah Rabbi. Kita biar kau homo kau tua kau rajin, homo mentang kat homo kau rajin. Jangan apabila mereka homo masa kau malah. Mereka homo kau malah. Banyak alasan-alasan yang kita beri. Jangan itu. Wapa dak dibaca Quran, dak mata-mata. Wapa dak baca Quran, gini. Wapa dak didengar gini. Sekarang ni boleh berlaku dah. Kita kata kita dak didengar melalui dak boleh pergi masjid. Kita boleh melalui Facebook ataupun sebagainya, boleh. Kita kata kita duk sibuk nak buat kerja ni sebab apa? Takut dah nak. Kita goreng mi. Kita boleh pahala goreng. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Masa azan, maaf deh. Berhenti kejap, kita pergi rumah Allah SWT kejap. Kan sedap kan kita duduk di Mekah, sedap duduk Mekah apa bila azan je, maka orang semua tutup, tak ada orang curi. Sebab apa? Sebab pagar dah ada sini. Curi azab Allah SWT. Nampak? Jadi maknanya nak sebut kepada kita pada malam ni, kita sama-sama ingat mengingati. Saya mari bukan ngajar Ustaz ni. Mari ingat mengingati. Saya ingat kepada diri saya dan kepada sahabat-sahabat sekalian supaya kita nikahkan amal-amalan kita, supaya mati kita atas kalimah la ilaha illallah dan mati kita atas amalan-amalan soleh yang diredai oleh Allah SWT, kerana kita mengharapkan kepada 6 perkara. 6 perkara. Apa 6 perkara tu? InsyaAllah Ustaz Mano akan jelaskan ya. Jadi saya rasa padang dah sebab azan dah. Biasanya azan dah dengan orang pun betul lain tu maknanya kita berhenti dah. Jadi minta maaf banyak. Kalau salah silap saya minta maaf banyak. Kalau rasa tak sedap pun tak apalah. Ni maknanya kita mari sebagai kita bincang sama-sama, kita muhakazah untuk diri saya dan untuk sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi sekadar itulah dulu kita tawakuf dengan baca tasbih qarah dan surah Yasin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasrina ilal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.